الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. اللهم اتمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menyebut dan kita menyatakan akan keseronokan kita dan kita bersetuju, kita berpuas hati dengan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita, sama ada dari sudut kesihatan, sama ada dari sudut kejayaan, sama ada dari sudut ekonomi atau keuangan, sama ada dari sudut keluarga ataupun segala perkara. Itu apa yang biasa kita sebut, kita syukur kepada Allah. Dan maksudnya jika kita sebut kita bersyukur kepada Allah, syukur atas apa? Syukur atas kesihatan. Maksudnya kita rasa puas hati, kita setuju dan kita seronok ataupun kita redha dengan kesihatan yang Allah bagi kat kita. Dan kita juga kalau sebut dari sudut rezeki ataupun dari sudut kejayaan atau dari sudut pelajaran atau dari segala-galanya, bila kita sebut kita syukur kepada Allah, maksudnya kita, pertama saya biasa sebut, kita syukur Allah Subhanahu wa taala cipta kita sebagai manusia. Maksudnya kita rasa seronok, kita rasa puas hati dan setuju Allah cipta kita manusia. Allah tak cipta kita jin, Allah tidak cipta kita hayawan, Allah tidak cipta kita sebagai makhluk yang dipanggil dengan tumbuh-tumbuhan atau seumpamanya. Kan? Kalau Allah cipta kita hayawan jadi kambing, mungkin hari raya itu orang sembelih korban lah. Tapi gemuk ke kurus ke manusia, tak ada seorang pun orang korban. Cuma kita disuruh supaya berkorban sahaja. Korban ni tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kisah daripada Nabi-Nabi. Bukan kata Nabi Ibrahim yang berkorban. Nabi zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam bila berlaku perbalahan, nak settle masalah,
Allah bagi tahu Nabi Adam, wahai Adam, bagi tahu anak kamu supaya mereka berkorban. Qabil dan Habil berkorban, tapi kerana tak puas hati korban yang dibawa oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sebab apa? Sebab dia bawa benda yang tak bagus. Dan Allah tak terima. Jadi kalau kita lihat dari sudut situ, apa pun yang kita lakukan, kita kena bawa benda yang terbaik yang kita ada. Kan? Kalau kita bawa benda yang kita rasa kita nak bawa je, itu juga kita solat ni tuan-tuan. Jangan kita solat bila kita rasa kita nak solat. Kita hendaklah berusaha sedaya upaya yang mampu, yang boleh, solat dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dengan cara yang terbaik. Mula solat macam mana? Ia bermula daripada mengambil wuduk. Mengambil wuduk kena bagus. Nanti insya-Allah dalam pelajaran kita nanti, kita akan cuba sebut, belajar sama-sama bagaimana mengambil wuduk. Sebahagian besar orang kita Melayu, bila ambil wuduk dia tak basuh tangan, tak berkumur, tak istinsyaq. Ambil wuduk, pergi buka paip, tu basuh muka. Kan? Apa macam tu? Sebab dalam kita belajar, kita diajar begitu. Adakah begitu yang dikatakan wuduk yang paling betul? Dan sebab jika dilihat kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wuduknya bermula dengan membasuh tangan, dan lepas tu berkumur. Kalau Nabi setiap kali nak ambil wuduk, dikatakan Nabi bersiwak atau menggosok gigi. Baik muslimin dan rahmati dan dikasihi sekalian, kita bukan nak bicara tu, kita bicara tentang buku kita, tentang malam ni kita sambung tajuk hikmah disyariatkan bersuci. Dan kuliah kita yang lalu, saya minta maaf, bulan Jun lalu kesihatan saya tak berapa bagus. Ini pun ada lagi, kalau tadi tuan-tuan mungkin tuan-tuan perasan, bila saya mula bercakap dia kurangi, kan, dia macam sendawa. Yang bantu dia sendawa tak berhenti. Tak berhenti nak bercakap pun tak boleh, sampai saya rasa penat tu sendawa je. 24 jam sendawa. Masa tidur tak tahu dia sendawa ke tak sedar. Jadi itulah minta uzur, itu kan tak apa sihat, bukan tak sihat. Badan boleh berjalan, boleh pergi kerana makan pun boleh, cuma nak bercakap susah sikit. Dia sendawa, angin banyak keluar. Orang kata orang lain angin banyak tak keluar, makan tak boleh makan halia ke apa, saya banyak dia keluar tak berhenti, susah juga kan. Itu antara nikmat juga sebenarnya, nikmat Allah suruh rehat, dia duduk rumah tak payah jalan mana kan. Nak campur dengan orang pun kita rasa kan, kata tu lah, orang pun tak selesa, kita duduk tak macam tu. Baiklah, tak apa tuan-tuan, itu antara rezeki saya juga. Baik, pada malam ini kita sambung dari sudut tajuk bersuci, hikmah disyariatkan bersuci. Okay, dalam bersuci ni apa matlamat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh sangat kita bersuci hari itu? Kita sebut dah bahawa bersuci ada 3 perkara. Suci lahiriah, suci dalaman kita, dan suci persekitaran kita. Itu perkara penting. Baik, kita baca. Hikmah maknanya apakah keistimewaan ataupun tujuan dan matlamat utama kita disuruh supaya bersuci. Dan kenapa nak suruh? Jadi Islam mensyariatkan bersuci kerana terdapat hikmah yang banyak. Hikmah dia banyak, bukan 1, 2. Cuma disebut kepada kita dalam buku ataupun dalam kitab ini beberapa hikmah yang utama. Hikmah yang pertama, bersuci ini merupakan satu fitrah, benda yang semula jadi. Tak ada manusia nak benda yang kotor, tak payah ajar, kecuali kanak-kanak, baby, dia tak tahu, bukan dia nak, dia duk main benda atas lantai, ambil masuk mulut, dia nak try ataupun dia nak cuba. Dia tak tahu benda tu kotor ke, benda tu pedas ke tak, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak mahu. Di orang yang secara fitrah, mereka yang bersifat dengan fitrah ni maknanya normal, tak menormal kemanusiaan, mahu kepada suci ataupun kesucian.
Jadi sebaliknya, jika manusia tidak mahu kepada fitrah, maka manusia itu tidak normal. Macam orang panggil orang tak sioman tu, duduk kan, tak mandi, dengan pakaian, dengan rambutnya kan. Kenapa? Dia tak normal, tuan-tuan. Kan, tak normal. Satu perkara dalam hidup dia, akalnya tidak sempurna kan. Sebab tu di dalam fiqh ni tuan-tuan, apabila seseorang itu lahir ke dunia dengan 3 asas hidup. 3 asas. Kita hidup ni ada asas dia. Ada benda yang Allah bagi kepada kita secara fitrah, cara semula jadi. Secara tabi'i, semula jadi Allah bagi kat kita, tak payah minta, tak payah apa, semula jadi macam tu. Lahir-lahir, manusia lahir daripada perut ibu, dia menangis. Kan? Bayi yang baru lahir biasanya dia akan menangis. Dia akan bersuara ataupun dia akan bergerak. Siapa ajar dia menangis? Tak, fitrah. Kalau lahir daripada perut ibu, tiba-tiba dia tak menangis. Doktor yang jaga tu risau. Sampai dia pegang kaki, tepuk perut, tepuk belakang, tepuk macam-macam tepuk nak suruh menangis. Bila budak tu menangis, mak ayah dia pula susah. Tepuk juga nak suruh jangan menangis. Mula-mula tak nangis, dia tepuk. Bila kawan tu nangis, dia tepuk juga, jangan nangis. Kan? Penat pula. Panggil ustaz pula. Panggil kau, Syekh, malam ni anak saya dah pukul 12.1 ni ustaz. Tak tidur-tidur lagi, tak menangis saja. Susah juga panggil ustaz. Susah juga kita ada. Kita jadi ustaz macam-macam ni. Cucu anak menangis pun dia bagi tahu kita. Dah menangis anak kamu, usahalah. Ustaz kan tahu kan semua ustaz tahu semua benda. Nak suruh, kalau nak suruh baca ayat kursi, takkan mak ayah dia tak pandai baca ayat kursi? Pandai juga kan. Gitu. Jadi benda fitrah ni seperti agama. Banyaklah jika kita sebut benda fitrah dalam hidup kita ni, sebagaimana disebut, saya rasa saya pernah sebut ke tak kepada tuan-tuan, kita minta dalam solat kita ada 5 perkara yang penting dalam hidup. 17 kali kita minta satu hari ketika solat, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah betulkan kita, luruskan kita benda tu. Lurus yang pertama, kata dengan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir dia kata yang pertama dipanggil dipanggil hidayatul tabi'i ataupun hidayatul fitrah. Kita minta Allah betulkan benda fitrah kita. Benda fitrah ni apa dia lagi? Apa dia lagi? Benda fitrah. Benda semula jadi pada kita ni apa dia? Kalau dia sebut tadi, bersuci, suka kepada situ fitrah. Ada tak benda lain yang Allah bagi kita, ianya fitrah, semula jadi? Apa dia? Rasan ke tak? Apa dia? Tak ingat. Abang kita, apa dia? Benda fitrah, apa dia? Makan. Makan tu dah betul, tapi dia kena ubah sikit. Apa dia abang kita? Apa benda fitrah? Dia suka benda cantik. Okey. Haji? Ya, menikah. Tinggi dia punya tu. Ya? Tak apa. Okey, tak apa. Syekh Kamaru, apa dia Kamaru? Apa benda fitrah? Ya? Tak boleh nak fikir ya? Okey, tak apa. Alhamdulillah betul. Okey. Saya sebut benda fitrah ni seperti rasa mengantuk, rasa lapar, nak buang air, tak payah jam. Tapi kalau benda ni tak betul, susah hati tak kita? Kan? Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim tu, Allah luruskan. Hidayah kita cara siratal mustaqim, lurus benda tu. Kalau rasa mengantuk 24 jam, susah. Rasa lapar ataupun tak lapar, susah juga. Mata melihat, dan mata dapat melihat ni fitrah. Dengar telinga, ataupun kita rasa lidah kita ni sama je, tapi letak benda masak dia tahu, letak benda pedas, letak benda masak, benda manis dia tahu. Tiba-tiba satu hari fitrah rasa tu tak ada. Macam mana? Makan tak tahulah.
Nah, orang rumah dekat masak rasa sikit. Tahu je, awak tak garam ke ni? Jadi kita pergi ramli lah kan. Kita pergi ramli apa nama? 3 Abdul ke apa tu? Kan dapat kat Sudin, cuah semua garam. Apa sekali masih pahit. Kan tak boleh makan semua 3-3. Masak sup ayam kan. Sebab fitrah kita tak betul. Jadi macam tu lah. Kalau buang air pun tak betul, Allahu Akbar. Kan? Buang air, ulang pergi tandas 2-3 kali, tak boleh lah. Ini kita minta Allah hidayah kita. Mana Allah bagi hidayah tu, Allah bagi kat kita benda-benda fitrah tu betul. Benda fitrah ni apa dia? Benda fitrah ni dipanggil apa dia? Dia panggil asas dalam hidup kita. Asas hidup kita. Nah, rasa lapar, rasa sedih, semua tu benda fitrah. Ada boleh ajar, tak boleh. Nah, dia datang sendiri macam bayi tadi. Lahir perut ibu tu, fitrah bayi yang normal, lahir dia menangis. Kan? Kalau tak menangis tadi. Ya, biasanya doktor akan cubalah tekan dada ke apa, tekan paut, nak suruh dia keluar suara untuk jadi fitrah. Yang kedua, kita minta Allah betulkan kita, Allah hidayah kita betul juga, iaitu dia panggil hidayatul hawas. Tadi hidayatul fitrah, yang kedua dipanggil hidayatul hawas. Allah tunjuk kita dari sudut panca indera. Mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, semua perut kita semua ni, anggota kita Allah bagi betul. Perut ni dia rasa kenyang tuan-tuan. Kita makan nasi, bila lapar kita makan, dia rasa kenyang. Tiba cuba satu hari, rasa lapar, makan-makan tak rasa kenyang. Makan dah habis nasi 1 pinggan pun tak kenyang. Makan 2 pinggan pun tak kenyang. Makan nasi dah habis 1 periuk pun tak kenyang. Entah tentu orang kata, abang ni membela ke apa? Kan? Dah makan nasi habis 1 periuk tak kenyang-kenyang, tak fitrah. Secara tidak normal. Dia minta Allah, kita hidayah, minta Allah normalkan kita benda tu. Sebab apa? Sebab hawas panca indera ni dia panggil keperluan hidup. Kita perlu ban mata, tapi kalau tak ada mata boleh hidup. Kan? Tak ada tangan, tak ada kaki, tak dengar, telinga tak dengar, mulut tak ada cakap, hidung. Walaupun hidung tak berbau, ada hidung besar-besar, tak boleh bangun apa-apa. Tak ada satu keperluan hidup kita. Kan? Orang bagi minyak wangi, orang bagi apa? Saya tak mahu apa-apa pun. Susah. Kan? Jadi kita nak benda tu juga betul. Kan? Dipanggil kepada keperluan hidup. Yang ketiga, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuk hidayah kepada kita. Allah anugerah kita betul. Dia panggil hidayatul aqli. Setelah makan minum, asas hidup kita betul, rasa mengantuk, rasa lapar, marah, semua tu okey semua. Dan panca indera, mata kita pun dapat melihat elok, telinga dapat dengar dengan elok, hidung dapat bau dengan elok, mulut, lidah semua dapat berfungsi dengan baik. Maka kita perlu satu lagi, dia panggil hidayatul aqli, itu sebagai nilai hidup kita. Bernilai ataupun tidak hidup seseorang manusia apabila akalnya betul, akalnya bagus. Macam mana orang hina? Tak payah saya itu. Otak tak betul. Kan? Apabila akal tu betul, maka insya-Allah dia akan jadi ada nilai. Dia bernilai ataupun tidak. Seseorang manusia bergantung kepada, bukan bergantung pada rupa parasnya. Kalau rupa parasnya cantik, macam ratu cantik, tapi otaknya orang kata orang gila. Ada siapa nak? Macam itu, tak ada siapa pun nak berkawan, nak buat bini. Yang jadi nak buat jahat, ada lah. Kan? Jadi kita minta Allah bagi kita akal betul. Akal ni kena betul, tuan-tuan. Sebab tanpa akal tak ada nilai hidup kita. Allah pun bila akal ni tercabut satu, Allah pun tidak wajibkan kita solat fardu dan sebagainya. Kenapa? Sebab tidak ada benda yang boleh menilai kita sesuatu. Kan? Orang, tapi kalau kita tanya kat dunia sekarang ni, siapa nak akalnya dibuang, dibagi duit 10 juta. Buang akal dia, otak. Dia jadi macam orang tak sioman tu, bagi duit 10 juta. Nak kan? Tak. Apapun itu menilai.
Baik, seterusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita yang keempat, dipanggil hidayatul din. Allah tunjuk kita berasaskan kepada panduan hidup. Agama ini merupakan panduan hidup. Memandu hidup manusia ni ke dalam yang benar ataupun tidak ialah agama. Agama yang selain daripada agama Islam sendiri pun sebenarnya dia nak bawa manusia bukan jadi jahat, kan? Tapi kerana agamanya tidak mempunyai asas sendiri. Agama sendiri itu tidak ada asas dah. Asas yang betul dah jadi asas yang celaru, maka madalah bagaimana berlaku pada hari ini. Nah, jadi beza di antara agama samawiyat, agama-agama yang ada atas muka dunia, agama mereka mungkin baik tetapi tidak betul. Tak benar. Betul diajak orang supaya sembah Tuhan, tak saja manusia buat baik. Ajak buat baik tu betul lah, baik, tapi tak betul. Cara tu tak betul. Tak diajak menolong kan. Bila ada orang susah tolong, macam-macam baik. Tapi betul lah, tak betul. Tak, sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai panduan. Jadi kita umat Islam atau manusia, betul ataupun tidak betul, kita soleh ataupun sebagainya, apabila kita dipandu oleh agama. Macam mana cerdik sekalipun manusia, macam mana tadi akalnya hebat, tapi kalau tidak dipandu oleh agama, maka dia tidak betul. Walaupun baik, banyak atas muka dunia ni benda baik, tapi tak betul, kan? Banyak benda baik, kan? Macam contoh kita bawa kenderaan. Ada satu sistem yang ada di dunia, benda tu baik. Bila berlaku kemalangan, dia kan, dia bagi yang dipanggil dengan insurans. Baik, dia buat benda baik. Bila kita kemalangan, dia bayar ganti rugi dan sebagainya, kan? Tapi adakah dia tu betul? Itu kena tanya situ, kan? Insurans tu baik. Macam kita simpan duit kat bank, letak duit kat bank, bagus. Dia bagi setiap tahun kita punya pulangan hasil, kita tak suruh apa-apa pun dia bagi. Tapi adakah benda yang dibuat itu betul ataupun tak betul? Baik dia bagi duit kat kita je, kan? Oh, siapa ustaz nak bagi duit beribu, beratus tahun pun, kan? Tapi benda baik tapi tak betul. Jadi kita dalam Islam, agama memandu kita. Macam kita panggil sembahyang. Orang agama Hindu sembahyang, agama Buddha sembahyang. Semua agama ada cara sembahyang, tapi ada cara mereka itu betul tak? Sebab agama mereka tidak mempunyai asas dalam memandu manusia beribadat. Kita tidak ada manusia yang boleh menidakkan kebenaran ataupun betulnya Islam itu, tidak ada, kan? Tidak ada manusia yang boleh menidakkan. Sebab tu Allah sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Merasa ragu tentang apa yang Allah aku turunkan, bawa mari contoh untuk tunjuk yang kamu tu lebih baik, kan? Tak ada manusia yang mampu. Baik, kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, dipanggil dengan hidayatul at-taufiq. Hidayatul taufiq maknanya setelah mana benda disebut dengan makan minum kita betul, panca indera kita betul, mata, telinga, perjalanan kaki kita betul, pemikiran akal kita betul, agama kita pun kita kata betul, ia mesti taufik, maknanya selaras dan selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai orang sebut dia beragama, tapi kadang-kadang tak betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah nak begini, dia buat macam tu. Itu timbul macam-macam yang dipanggil dengan ajaran-ajaran agama yang ada atas muka dunia, yang dipanggil ajaran sesat, ajaran salah. Termasuklah fahaman-fahaman yang disebut dengan sonsa, yang tak tepat dengan agama. Tak, sebagaimana ada orang dia faham bila dia baca hadis, Nabi kata nak baca ayat Quran. Ada orang dia baca ayat Quran sebab dia belajar secara harfi. Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, wa'bud, sembahlah ataupun beribadatlah, rabbaka, Tuhan kamu, hatta, sehingga, ya'tiyaka,
datang akan kamu, sehingga datang kepada kamu al-yaqin, yakin. Nah, dia kata sembah Tuhan sehingga kita yakin. Macam tu. Jadi kita sekarang ni Tuhan yakin tak dengan Allah? Dah tentu yakin, bagus sembahyang buat apa ni? Tuhan kata, Allah sebut sendiri dalam Quran, sembah Allah sehingga kamu yakin. Dan kita yakin tak sembahyang. Ada dengar benar tak? Dengar. Ada kan dia sebut. Apa maksud sebenarnya? Maksudnya yang disebut oleh Allah SWT, al-yaqin di situ, maksud yakin tu bukan makna yakin percaya tu dah. Maksud yakin dah disebut dalam tafsir, iaitu kematian. Sembahlah Allah sehingga kamu didatangi mati. Itu maksudnya. Tapi orang kita belajar harfi, yakin tu kok mana pun perkataan tu, tuan buka kamu bahasa Arab, al-yaqin maksudnya ialah kita rasa yakin, kita rasa percaya. Dah kita dah percaya tu, tak percaya dengan Allah apa? Percaya. Habis sembahyang apa? Orang tak percaya Tuhan, dia kata sembahyang ni orang percaya tak payah. Tinggi hebat tu. Kan? Macam sebagaimana kita sebut yang berlaku di Puchong hari tu kan, yang dia mengaku dia sebagai seorang rasul tu. Dia Nabi Melayu, dia kata Rasul Melayu tu. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran, likulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Jadi dia rasul umat Melayu. Tuhan sebut begitu. Dia kata, gitu. Oh iya, ayat Quran tak kaya Quran tipu. Maka kita baca bahasa Arab, dia kata likulli, bagi setiap ummatin, umat rasul. Rasul utusan. Jadi utuh dia. Dia terima wahyu mana dia? Dia terima wahyu tak ada, tapi dia rekod sendiri. Tu tak ada apa. Ini benda salah. Benda agama, sehinggalah akal kita ke agama ke mestilah selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di Dr. Wahbah Zuhaili kata, ini antara 5 perkara asas, 5 perkara utama ketika kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuk kita jalan lurus tu, lurus 5 benda ni. Ada lain lagi, kalau nak kira betul, tapi ni yang paling utama. Kan? Kalau tak betul agama, susah juga. Tak betul makan minum pun susah. Tak. Pergi jumpa doktor, kenapa telinga saya elok-elok tapi rasa macam berdengung, tak dengar apa. Nak dengar orang kuliah tak boleh, dengar orang bercakap pun tak boleh. Susah hati sebab ia keperluan hidup. Kita perlu pada telinga untuk kita mendengar. Kan? Gitu. Baik muslimin dan rahmati dan kasih Allah SWT. Ini sebut ini tadi ialah bersuci, kita basuh, kita jaga kebersihan merupakan satu perkara fitrah semula jadi. Ini pun kita nak betul ni tuan-tuan. Betul fitrah tadi. Yang pertama sekali tadi kita sebut 5 kali. Hidayah. Kita minta Allah tunjuk kita. Yang pertama dipanggil hidayatul fitrah. Fitrah ni kita nak biar betul. Suci kita pun kita biar betul. Ada orang bab lain suci, bab sembahyang Allahu akbar. Sebagaimana kita sebut, minta maaf, ada orang pergi pejabat, pergi office kata, bos kata hari Khamis semua kena pakai baju baju batik. Tak ada seorang pun tak pakai baju batik. Sembahyang ni Allah sebut pakai baju macam mana? Baju hak comel. Kadang-kadang dia pakai pagoda hari sembahyang. Baju hak go RM2.5. Beli mana? DIY. Pergi pejabat tak pakai baju macam tu. Beli baju bandar je nak pergi sembahyang. Seolah-olah nak sembah Tuhan, asalkan tutup aurat sudah. Tak ada benda hak terbaik. Sedangkan Allah sebut kepada kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah sebut khudhu, ambil, pilih, cari zinah. Zinah ni perhiasan, hak comel, hak elok, hak molek, bukan kata hak udah. Inda kulli masjid, ketika sekarang setiap kali kamu ke masjid, bukan pakai ala kadar dah. Kita pergi pejabat, Masya Allah, gosok ni dia punya sait ni, kedua tangan nak lokor, nak tajam, nak mari semayang keduk 14.
Kenyuk baju 14 tak apa. Allah terima belaka Ustaz. Ya, Allah terima. Tapi kenapa Allah sebut dalam ayat Quran khuzu zinah? Zinah ni dalam bahasa Melayu kata perhiasan. Perhiasannya apa dia lah? Benda hak molek lah. Takkan kita pakai benda hak tak molek jadi perhiasan? Kan? Ya, kau pakai hak tak hak hudup. Dah tentulah perhiasan itu benda yang elok, benda yang cantik. Jadi kita kata kadang-kadang ini semaya mari semaya surah, boleh kata pakai baju. Kena kat rumah, dia cakur kat rumah tu. Baliklah Allah tak pakai baju, kain plekat saja. Tak tak sempat nak pakai baju. Apa? Oh. Nah. Begitu sekali. Maksudnya tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lekehnya kita ketika kita nak berhadapan dengan Allah. Kita nak pergi jumpa bos, kena pakai baju. Tak, butang ni beli tu masa pergi di Morocco dulu dia beli butang baju ni pakai je. Dengan tie lagi, coat lagi, minyak wangi lagi sembuh lah. Nasib baik tak sembuh semua benda. Reset kau baygon sembuh belaka. Dah. Allah nak jumpa dengan manusia kita begitu sekali kita prihatin. Nak jumpa dengan pencipta kepada manusia ala kadar kita. Allahu akbar tuan-tuan. Nah, kadang-kadang kita tidak prihatin benda tu. Nak jumpa manusia kita begitu segak sekali. Dengan Allah tak apa. Bagaimana disebut cerita Sayyidina Uthman bin Affan, kalau baju pakaian yang dia pakai pergi ke tandas, masa dia nak solat dia tak pakai dah. Dia kata takkan baju aku pakai pergi tandas, aku nak pakai jumpa Allah. Sampai begitu sekali kekuatan keimanan dia tuan-tuan. Kita pergi tandas, pergi hijau, pergi kebun, semua itu boleh belakang, boleh semua. Nah, asal suci. Tidak ada. Orang tua kita dulu bagus sebenarnya tuan-tuan. Tak, bila dia sembahyang mesti dia bawa kain kasih. Walaupun dia dah pakai macam-macam baju, bagus dah baju tu, tapi orang tu dia asing. Sembahyang tak timbul pakai baju Melayu, tak ada pakai kain biasa. Tak. Orang tua dulu gitu. Adab walaupun ilmu tu tidaklah sehebat orang sekarang ni. Orang sekarang ni kadang-kadang pakai baju kepala rimah tu. Noh, muka rimah macam-macam, ada gambar jin ada ni baju untuk pakai pergi solat jumpa Allah SWT. Kadang-kadang pakai sembahyang Allah yang lipat baju nak suruh dia sabda berapa. Nah, lipat baju, sedangkan melipat tangan baju ni setengah. Ada hadis melarang ketika kita solat. Sebab asal lipat tangan baju ni orang yang ada sifat rasa dia ni kuat sikit, itulah. Hari Nabi kata bila kamu nak solat jangan lipat tangan baju. Sebabnya bukan kata tak boleh lipat, hukum lipat tak ada apa. Kita lipat nak pergi semaya tadi, tak apalah. Kalau orang jenis, kalau pergi pejabat, orang pakai tangan panjang, dia lipat tu apa? Sebab nak suka ada nampak gau sikit kan, nampak dia handsome. Itu hasilnya. Nabi larang kita nak solat benda-benda macam ni buang belakang. Sebab tu bila kita solat ni tuan-tuan, dia sebut mula-mula sekali dengan perkataan Allahu Akbar, Allah yang besar. Dan Allah yang utama. Kan? Allah yang utama tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panggil solat ni dia akan sebut mulakan panggil seru manusia supaya manusia ni sembahyang, supaya manusia ni solat. Dia sebut 4 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Nak suruh mari sembahyang. Panggil pergi ke Mekah. Berapa kali panggil sebut Allah? Tak ada. Ada orang panggil. Ayat Quran kata wa'azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal. Seru manusia supaya dia mari haji. Sama ada dia berjalan kaki, dia naik kenderaan daripada seluruh pelosok dunia pergi sana belakang. Tapi kalau boleh pergi haji, buat kenduri, rasa seronok. Pergi haji, orang pergi ke Mekah, sama ada umrah. Setengah jam lagi nak masuk waktu, dah bergerak dah pergi masjid. Takut tak boleh duduk masjid. Pergi haji pula, duduk sana, mulut ni labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Seru. Mana kita sebut, kita menyahut seruan Allah. Seruan Allah masa duduk Mekah, kalau orang pergi haji, kau seruan Allah. Sembahyang ni duduk seru 4-5 kali sehari. Allahu Akbar, terseru dah tu. Apa hal ni tak labbaik juga nya.
Jangan jadi macam ustaz saya dulu masa saya sekolah. Mendengar saya tak ingat, saya kata 2, kata 3. Ustaz saya sebut, dia kata orang kampung masa dia pergi ke Mekah ni, dia dulu mana ada kursus haji apa-apa ni, tak ada. Bila pergi haji, siapa ada duit, daftar dengan Pak Syekh, Tok Syekh, bawa pergi haji. Begitu. Nah, bukan ada tabung haji lagi dulu. Tabung haji dulu pun orang nak pergi sendiri boleh lagi awal-awal tu. Dari bila pergi ke Mekah, orang duduk labbaik Allahumma labbaik. Dia kata Pak Cik ni seorang ni, lakah-lakah baik. Dia tak tahu. Nak sebut perkataan labbaik Allah tu tak belajar. Dengar orang sebut, dia pun sebut. Orang sebut labbaik Allah, dia masa tawaf tu lakah-lakah baik. Tanya, lakah baik dah, tak lakah molek-molek, tak langgar orang, tak sah tawaf. Betul juga dia. Dia ada alasan, tak apa. Dia jalan tu, dia kata langkah-langkah baik. Takut nanti sepak kaki orang salah. Jadi pandai juga dia buat alasan tu. Jadi sekarang ni tak ada benda tu sebab kita belajar. Nak sebutnya dalam agama atau perkara ni kita buat dengan baik, insya-Allah perkara itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan rahmati dan kasih sekalian, di perkara pertama kita minta Allah bagi kita supaya benda tu betul, iaitu fitrah dalam hidup kita. Bukan saja kita betul makan cukup benda rezeki, kita minta Allah bagi kita fitrah, benda-benda fitrah ianya betul dan sesuai dengan kehendak kita, kan? Jadi kata fitrah, manusia cenderung kepada kebersihan dan secara semula jadi, mana secara fitrah dia manusia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kekotoran. Dan secara fitrah, secara semula jadi, manusia tak suka benda buruk. Tak. Sebagaimana yang saya pernah sebut, saya rasa tak disebut dalam satu ungkapan orang soleh, dia kata kunu atiratan wala takunu zabilatan. Jadilah kamu seperti minyak wangi, jangan kamu jadi seperti sampah. Tak, kita ni biar jadi macam minyak wangi, tuan-tuan. Minyak wangi apa dia? Maknanya benda yang bau sedap. Tak, ada orang tak suka minyak wangi tak? Saya rasa tak ada. Cuma dia tak suka jenis bauan tu mungkin, kan? Berbeza situ je. Minyak wangi semua orang suka. Tak, tidak ada manusia yang tak suka minyak wangi. Kita cari pakai minyak wangi, pakai kat sini, pakai kat tangan, pakai kat mana, kita tak nampak, orang tak nampak, tapi wangi bang, wangi kan? Nampak tak? Tak apa. Kita hidup kita dunia, orang tak nampak dasar, kita tak nampak kita punya kedudukan, tapi biar kita punya aroma bau tu ada. Orang dapat harum. Dan orang dapat hidup keharuman yang ada pada diri kita. Mana kebaikan agama kita, kebaikan akhlak kita, kebaikan sifat kita, biar seperti minyak wangi tu, tuan-tuan. Tak, fitrah ni, orang manusia suka kepada minyak wangi secara fitrah. Dan tak ada manusia yang tak suka benda bau wangi. Nah, tapi dia kata jangan kamu jadi seperti sampah. Sampah ni, tuan-tuan, tak ada orang suka. Ada orang suka sampah tak? Pergi rumah, mak, banyak sampah ni. Saya suka, seronok tengok sampah. Ada? Tak ada. Tak, maksudnya sampah ni tak ada orang suka. Tak kira budak kecil, orang sebalik, lawan kepada minyak wangi. Dan kita orang Melayu, maka dia kata jangan kita jadi seperti sampah. Maknanya tak ada seorang pun suka dengan kita. Tak. Saya sebut jangan jadi sampah, nanti orang akan menyampah. Dan orang nyampah tak apa gigi. Nanti bila mula-mula dia rasa aku nyampah betul dengan mak tu. Tak, nyampah tak apa, jangan dia sumpah. Kan? Mula-mula orang nyampah, lama-lama orang sumpah. Dan tak cakap elok dah, sumpah terus, sumpah sekadar. Satu lagi yang lagi bahaya, jangan jadi macam sesumpah. Kenapa tak sesumpah? Nah kan, sesumpah ni dia boleh bertukar warna. Duduk tempat gelap, dia gelap. Duduk tempat cerah, dia cerah. Jangan jadi macam sesumpah. Orang pun tak suka juga. Kan? Ada manusia sikapnya seperti sesumpah. Wallahualam. Okay, baik. Kita cerita kita. Jadi kata dia, oleh kerana Islam adalah agama fitrah, maka secara semula jadi iaitu Islam memerintah manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Kita sebut dah
Dalam kuliah yang lalu dia suruh kita jaga suci ni, jaga kebersihan ni kat mana? Asasnya ada 3 perkara. Pertama, tubuh badan kita. Yang kedua, pakaian kita. Yang ketiga, tempat tinggal kita. Yang keempat, makan minum kita. Nak bersih. Tak boleh makan benda yang tak bersih. Apatah lagi kalau ia daripada sumber yang tak bersih. Baik, kita laju sikit. Kemudian yang kedua, kenapa ataupun hikmah disyariatkan kita dituduh supaya bersuci, iaitu untuk menjaga kemuliaan. Menjaga kemuliaan dan izzah, iaitu kehebatan dan kemegahan. Sebab dia kata kita manusia secara semula jadi cenderung kepada seseorang yang bersih, suka berhimpun dan duduk bersamanya, dan pada satu masa yang sama mereka benci. Manusia tidak suka kepada orang yang pengotor, menghina dan menjauhkan diri, serta tidak suka duduk bersamanya. Itu manusia. Jadi kita manusia rasa mulia, kita akan rasa hebat, kita akan rasa megah bila bersuci. Tak ada orang pakai baju yang dah petik sawa semua tu, hitam-hitam semua, pergi berjabat, gosok dinding. Oh, dia raga jalan tak. Bila pakai baju baru macam-macam air raya, semua orang tengok, oh segak bang. Tak ada orang kata segak pak. Kenapa? Baju 3 hari lepas pakai yang ni dah. Tak ada ni kan. Baik. Jadi dia sebut juga bahawa kita manusia secara fitrah kita akan suka duduk sama ada kita bersama, kita bercakap, kita berkawan dengan mereka yang menjaga kebersihan dan kesucian. Bahkan kita tak rasa seronok jika orang sebelah ataupun kita sendiri tak suci. Dan sebagaimana contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini contoh supaya kita boleh mengambil pengajaran terbaik. Kalau tuan-tuan pernah biasa berkebun, sawah padi, dan orang bersawah tu dia makan nasi, dia bawa nasi bekal kan, dia pergi duduk tempat bersih ke duduk tempat yang macam mana? Tempat macam mana? Tempat yang tak bersih. Sebab apa? Sebab dia kata dia kotor, pakaian dia kena selut, pakaian kena tanah basah, dia takkan duduk atas sofa punya. Kalau isteri dia kata, "Bang, minum air ni kat sofa." Oh, baju saya basah, selut lagi, pasir lagi, kotor lagi, apa semua. Dah duduk atas sofa? Tak. Maksudnya kalau ibaratkan manusia yang kotor, dia tak duduk tempat suci. Boleh faham? Kan? Masjid, surau, tempat suci. Manusia yang jenis mari daripada sawah, daripada ladang, daripada kebun, yang jenis kotor luaran tu, semua seperti lebih kurang begitulah kalau nak diibaratkan. Dia tidak akan duduk atas sofa untuk makan. Nak minum teh, balik daripada kebun panas-panas, petang penat semua lelah, isteri hidang air atas sofa, kat sofa kan, ruang tamu. Tak, kat situ minum kat mana? Kat tangga situ je, kat bawah. Apa? Sebab dia sedia tu tak sesuai duduk sana. Itulah. Kena jaga kebersihan untuk kemuliaan tadi, kan? Supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dia kata Islam adalah agama yang sangat mengambil berat di dalam menjaga kemuliaan seseorang yang beriman ataupun orang mukmin dan kehebatannya, maka Islam memerintah supaya seseorang mukmin itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan saudara-saudaranya, di kalangan orang ramai. Jadi Islam bukan saja nak jaga agama, bahkan nak jaga penganut agama Islam supaya sentiasa berada dalam keadaan hebat. Orang tengok orang bersih, orang tengok kotor. Orang tengok, sebab tu kita pergi negara-negara umat Islam, tuan-tuan, bukan nak cuci cela. Negara umat Islam yang banyak atau ramai umat Islam tak bersih, tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan pergi contoh di mana? Tuan-tuan pergi ke Pakistan, tuan-tuan pergi ke Bangladesh, tuan-tuan pergi ke Indonesia, tuan-tuan pergi ke negara Mesir, tuan-tuan pergi negara Arab sebahagiannya, negara yang boleh dikatakan majoriti umat Islam, bersih tak negara mereka? Tak bersih. Sedangkan slogan kebersihan banyak sangat dalam Islam. Slogan Islam Nabi sebut at-tuhur
bersih itu sebahagian daripada iman. Orang yang menjaga kebersihan ialah orang yang menjaga iman. Tapi tempat yang paling kotor, Allahu Akbar, pergi negara barat. Sebagaimana pernah diceritakan, apa nama tu, penyanyi, bukan penyanyi dulu tu yang masuk Islam tu, Yusuf Islam kan. Dikatakan dia pergi ke negara Arab. Mula-mula bila dia nak Islam, dia pergi ke negara Arab. Mula-mula dia nak Islam. Dia dah banyak dah baca tentang Islam. Jadi dia nak tahu bahawa apa yang dibaca betul. Tak, dia pergi ke negara Islam. Dia pergi ke Saudi, dia pergi ke negara Mesir, dia pergi ke beberapa negara Arab. Bila dia pergi ke sana, tak jadi nak masuk Islam. Tak jadi. Bila dia balik semula ke negara dia, di Eropah, dia tengok negara ni. Tapi dia kata, aku pergi ke negara Islam, aku tak nampak Islam. Tapi aku pergi ke negara barat, aku nampak Islam. Sebab itu saya pernah sebut pada tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memuliakan diri kita sebagai seorang penganut agama Islam ini bukan sekadar kita jaga sembahyang puasa saja, tapi kita kena jaga yang pertama yang saya sebut dalam iaitu kita kena jaga ilmu pengetahuan yang pertama, ataupun disebut dengan 3A. A yang pertama, akademik kena baik. Kita orang Islam jangan sampai tak tahu apa. Tentang agama sendiri pun tak tahu tuan-tuan. Tentang sembahyang lebih. Jadi akademik penting. Yang kedua, kena jaga akhlak. Akhlak termasuklah jaga kebersihan, jaga penampilan, jaga percakapan, jaga semua pergaulan. Kita bekerja, jaga akhlak kita sebagai seorang pekerja yang beragama Islam. Dan yang paling besar sekali, kita kena jaga yang ketiga, iaitu akidah. Kita tengok orang barat, orang Jepun, orang kata orang Jepun dia punya Masya Allah akhlak dia. Sebahagian daripada orang Jepun bagus, tapi mereka tidak ada akidah. Sayang itulah. Baik, tapi kita akidah ada, ilmu kurang, akhlak pun kurang kadang-kadang. Sedangkan Nabi sebut, Nabi kata antara tujuan utama Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka dunia bukan nak cerita projek apa benda, tapi dia kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk cerita tentang kesempurnaan, keindahan, kebaikan akhlak itu tuan-tuan. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca dua lagi, benda kita sudah. Okey, dua perkara lagi, hikmah. Yang ketiga, dia kata menjaga kesihatan. Kebersihan adalah antara faktor yang amat penting untuk menjaga manusia daripada penyakit. Ini kerana kebanyakan penyakit yang merebak, penyakit yang menular di kalangan manusia adalah disebabkan kekotoran. Sebab kotor. Kotor ni tak semestinya kotor benda yang keluar daripada badan kita. Islam ajar lama dah. Sebagai contoh, Islam suruh tutup mulut, tutup hidung bila kita bersih. Nabi ajar, Nabi beritahu lama. Kita mari sebab Covid ni pakai tutup belaka. Tak kira pusing ke tak pusing, tutup hidung belaka. Sehingga ada sebahagian pula nak sembahyang pun tutup hidung juga. Hukum menutup muka ketika solat adalah haram. Jadi kalau nak pakai penutup muka masa solat, buka dulu. Sebab sekarang ni bukan pandemik dah, dia endemik dah. Tak boleh dah. Maknanya darurah pakai tutup muka tu dah habis. Orang perempuan yang rasa dia pakai purdah, nampak mata 2 biji pun bila solat dia kena buka purdah. Tak boleh payah begitu dalam mazhab kita Syafi'i. Tak boleh. Sebab Nabi, berdasarkan hadis Nabi sebut pada sahabiah, pada sahabat-sahabat yang perempuan wanita, Nabi kata bila kamu dah dewasa, maka kamu hendaklah tutup seluruh anggota badan kamu kecuali Nabi tunjuk tangan dan muka. Jadi berdasarkan pada hadis itulah ulama kata maka bila solat kena buka. Di kita orang lelaki lebih pada orang perempuan pula nak solat tutup, kan takutnya kepada tu. Dan kan takut kepada demam. Dia ada setengah tu, saya pernah jumpa beberapa orang sahabat, bila kita cakap dia kata, ustaz hari tu saya tak pakai, balik-balik jadi sesema. Saya cakap dengan dia, sesema yang kena tu dia tidak jadi Covid menyebabkan mati. Bila sesema sahaja dia tidak dipanggil darurah. Tak macam kita darurah disuruh, kita diharuskan makan bangkai ataupun daging binatang yang haram ketika mana untuk selamatkan nyawa. Kalau kita tak makan masa tu boleh menyebabkan mati. Maka boleh makan.
Tak kira lah kita pergi dalam hutan, jumpa binatang apa benda pun, oleh kerana nak selamatkan hidup kita, supaya nyawa kita ni hidup, kerana kita tak ada makanan, lapar dah 2-3 minggu tak makan, contoh, ada benda jumpa, tak kira lah apa, makan je. Makan, bukan boleh makan banyak, sekadar untuk meneruskan hidup kita. Bukan kata bila jumpa seekor habis, nak habis seekor je makan, tak boleh. Dah ustaz kata boleh, dia makan semua seekor, tak boleh. Maka sekadar dia kuat dan dia boleh meneruskan kehidupan. Jadi menjaga kebersihan itu antara perkara penting, sebab dia boleh mengelakkan daripada benda yang lebih besar, penyakit dan seumpamanya. Oleh itu, membersihkan badan seperti membasuh muka, membasuh 2 tangan, membasuh hidung, membasuh 2 kaki ataupun anggota-anggota yang sentiasa terdedah kepada kekotoran beberapa kali setiap hari, menjadikan badan sentiasa terpelihara daripada penyakit. Jadi kalau tuan-tuan yang ada resdung pagi-pagi bangun bersih, amalkan pagi, masuk air dalam hidung, sedut bagi kuat sikit, baru dia buang. Sedut aja, amalkan. Setiap kali ambil wudu, insya-Allah dia boleh selamat. Insya-Allah. Jika Allah izin, kalau Allah tak izin tak jadi semualah. Minta dengan Allah SWT bila kenapa kita resdung, sebab ada kotoran dalam hidung. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut idza namal 'abdu, bila seseorang itu tidur, bila kita tidur, seseorang dengan kita tidur, saya tidur, tuan-tuan semua tak kira lelaki perempuan kecil besar, bila kita tidur, Nabi kata nama syaitan di dalam hidung kita. Syaitan duduk tidur dalam hidung kita. Jadi kita bangun, dia duduk dalam hidung lagi. Itu boleh menyebabkan gangguan kesihatan. Mungkin daripada kacau daripada syaitan ataupun daripada jin yang duduk tidur. Lepas tu Nabi kata bila istaiqaza, bila kita bangun, maka Nabi kata istinsyak 3 kali, buang. Semoga jin ataupun yang duduk tidur dalam hidung kita tu keluar pergi. Kita sayang sebab suruh dia duduk dalam hidung kita. Tak satu hari syaitan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut idza nama al-'abdu in aqada 'alaihi syaitan salasata uqad. Bila kita tidur, syaitan akan ikat kita dengan 3 ikatan. Nabi sebut. Bila kita bangun, kita baca doa alhamdulillah ahyana tu, maka dia kata in aqada, maka dia kata in halasa ula. Bila kita bangun, kita baca doa ataupun kita sebut alhamdulillah kurang, maka dia akan terbuka satu ikatan. Dan bila kita pergi ke bilik air, kita ambil wudu, maka dia kata terbuka ikatan yang kedua. Bila kita solat subuh, maka dia akan terbuka ikatan yang ketiga. Jadi kalau seseorang tu bangun, tak ambil sembahyang, tak wudu, tak apa, ikatan tu duduk situ. Dah berapa lama dah? Itulah bila lama-lama kita akan rasa berat, kita akan rasa malas, susah untuk nak solat ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tuan-tuan bangun daripada tidur, sebagai amalan pertama Nabi suruh cuci tangan. Sebab Nabi kata kita tidak tahu bila kita tidur ainama batat yadak. Bila kita tidur, kita tak tahu tangan kita ni dia tidur kat mana. Ada orang dia tidur tangan dia duduk celok kangkang. Ada orang tak tahu macam-macam lah. Betul. Jadi bila kita tidur, Nabi kata basuh tangan kita 3 kali. Kalau kita nak ambil wuduk atau sebagainya. Okey. Ya. Baik, kemudian terakhir sekali dia kata berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kenapa kita disuruh bersih suci? Ya, bagaimana kita sebut tadi, jika kita nak jumpa dengan seseorang pun kita pakai pakaian yang baik, kita pakai pakaian yang suci, bersih suci. Apakah kita nak jumpa Allah? Sekadar-sekadar saja pakaian kita. Sebab tu nasihat pada sekalian, minta maaf tuan-tuan, kalau boleh sebulan sekali kopiah tu basuh lah. Cakap rumah. Kopiah tu dah tak tahu warna apa. Nak kata warna putih, tak putih. Nak kata warna kelabu, tak kelabu. Tak tahu kelabu asak ke, dia dah berasak dah kelabunya. Basuh gitu ya. Malu tuan-tuan. Kadang-kadang kopiah ni benda tak atas almari. Jadi pakaian kita tempat lain, jadi orang rumah pun tak basuh. Dah setahun beli, tak tahu warna apa. Betul kan? Dibasuh.
Sebagai apa? Sebab kita nak jumpa Allah. Dia kata dengan bersuci tadi sebagai satu tambang, simbol kita membesar ataupun kita bersuci, kita membesarkan Allah dalam keadaan kita suci bersih. Kerana dia kata dalam solat manusia bercakap dengan Allah, dengan Tuhannya, dan bermunajat, berdoa kepada Allah. Oleh itu selayak dan sepatutnya seseorang manusia berada dalam keadaan suci zahir dan batin, bersih hati dan juga badannya, kerana Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang yang suka bertaubat dan sentiasa bersih. Bukan saja kita bersih untuk jumpa Allah. Dia kata Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang suci dan bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang sucikan sanubarinya daripada dosa dan suci badannya daripada kekotoran ataupun sebagainya. Sedang elok dia punya bersih. Habis cepat. Baiklah muslimin rahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mungkin ada soalan ataupun persoalan yang tuan-tuan ingin penjelasan ataupun pencerahan daripada komen daripada saya, kita buka sekejap boleh. Jadi apa-apalah soalan kalau ada. Okey, kalau kita pakai baju tangan panjang sengaja lipat dalam solat itu makruh hukum dia. Seluar dia berbeza tuan-tuan. Seluar berbeza sebab ada beberapa hadis Nabi sebut. Sebab tu kalau tuan perasan orang mazhab Hanbali, Hanafi, orang Pakistan apa semua, seluar mereka dia pakai tak labuh. Sebab Nabi kata haram pakai seluar isbal. Labuh seluar tu lebih daripada buku lali tu, isbal dipanggil, haram hukum dia. Tapi ada hadis lain yang disebut oleh Nabi SAW, sesiapa yang pakai pakaian dengan rasa sombong, angkuh ataupun rasa besar diri, maka itulah yang disebut haram. Jadi semasa saya belajar, ustaz saya sebut yang maksud Nabi kata isbal, labuh tu, sekiranya dia pakai labuh tu dia rasa dia kuat, dia hebat. Tapi kalau ikut sejarah sebenar, labuh ni zaman orang Arab ni, dia macam raja-raja Arab tu, bila dia pakai baju labuh tu macam pengantin perempuan tu, macam pengantin perempuan pakai tu. Orang kita ni kan, dia pakai baju gaun dia tu, labuh belakang tu, sampai kena ada 3-4 orang pula tolong pegang dia, takut selirit jadi majlis bandaraya, sapu habis jalan raya tu kan. Itu asalnya orang Arab pakai macam tu lah. Jadi dikatakan bahawa Nabi larang yang tu, tapi mengambil faham daripada maksud labuh, asalkan labuh, maka mazhab Hanafi kata tak boleh, haram. Maka lepas tu kalau tuan-tuan perasan orang mazhab Hanafi ni, dia pakai baju kurta ke apa, bila solat dia lipat. Dia untuk cermat tentang hadis Nabi larang tadi, sebahagian daripada masyarakat kita pun bila solat dia lipat. Sebab haram. Benarnya haram pakai itu, adakah tidak sah solat? Tidak. Macam tadi kalau tuan-tuan saya sebut pakai tutup muka masa solat tu, hukum dia haram. Dia adakah sembahyang tu jadi tidak sah? Tak. Sembahyang tetap sah, tapi hukum memakai itu adalah haram. Dia ada benda haram tapi tidak sah. Sebagaimana larang berjual beli ketika azan solat Jumaat. Tak, idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Ayat sebut bila kamu diseru tu mana? Azan yang kedua, azan macam khutbah tu. Bila kamu diseru pada solat Jumaat, ayat Allah kata tinggal segala urusan kerja kamu termasuk jual beli, wa zarul bai'. Tinggal semua ila zikrillah, untuk pergi sembahyang. Jadi oleh kerana dia sebut tinggal wazarul bai', tinggal jual beli itu, maka ulama kata jual beli selepas azan masa azan masa khutbah tu, dia panggil hukum dia haram, bahkan kata setengah tak sah jual beli. Dia ada sebahagian masjid kan, ada setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau kita jadi trend nak menyediakan makanan, minuman. Jadi ada sebahagian orang kita duduk lepak kat situ, lagi tak kamat, lagi tak gegah dia masuk masjid. Jadi apa hukum makan dan jual beli masa khutbah tu?
Bukan kata hukum makan je tuan-tuan. Masa khutbah kalau saja nak solat selain daripada solat tahiyatul masjid, ulama kata haram, tak boleh. Kalau sembahyang pun tak boleh, makan dan bersembang macam tu pun lagilah tak boleh. Beli belah tu. Kecuali lapar sangat, kalau sembahyang pun tak ingin teruk duk keruk duk kerak, bukan kata makan Maggi ke apa pun dalam perut ni, duk bunyi macam-macam dah. Kereta api bunyi, lori bunyi macam-macam. Macam tu bila nak solat pun tak jadi, makan. Diharuskan sebab dia boleh mengganggu. Dia rasa kata makan pun tak ada apa-apa, lepas solat Jumaat boleh makan lagi, tak payah banyak. Tak payah sembahyang pula, tak payah makan lagi. Okey. Wallahualam. Okey, ada soalan lain ke? Tak ada dah. Kaji nak tanya lagi. Dia sebab yang kita dekat yang menarik sebab berjual beli tu. Saya niaga Ustaz. Ya. Saya buka kedai makan. Ahmad kedai buka. Okey. Jadi kadang-kadang yang memang lain lagi belilah. Yang perempuan tinggal lah kan. Mana orang perempuan bukannya pergi Jumaat, tak apalah. Kalau niaga tak tutup, jual pada orang perempuan yang tak pergi solat Jumaat, tak masalah. Sebab tu ayat tu tuju khusus untuk orang lelaki. Orang perempuan yang jaga, dia bisnes orang perempuan juga beli, okey tak apa. Kalau jual juga kepada orang lelaki, takutnya gitulah. Kalau kata tu haji boleh jaga, bila orang lelaki minta maaf, minta maaf tuan, saya berniaga ni lepas solat Jumaat pula. Macam tu. Supaya kita jagalah kan. Mendidik supaya orang kita ni kadang-kadang bila ada dia beli dia langgar kan. Bila kita mengajak supaya itulah. Sebab kita Islam ni bila kita yang faham tentang hukum hakam tentang agama, kita tidak mulakan benda tu, saya rasa susah orang lain yang tak faham tu nak mula. Apa pun kan. Macam saya ada nasihat kepada kawan-kawan, ada saya beberapa kawan yang kerja dekat syarikat buat kereta. Dia kata, Ustaz, stres buat kereta. Bila buat satu kenderaan macam-macam, orang macam-macam komplain. Saya kata tak apa, haji kerja, tuan kerja, niatnya orang guna kereta ni pergi kerja, cari rezeki, balik kampung, pergi masjid, semua mudah untuk mereka. Nabi sebut man yassar ala mu'sirin yassarallahu ilal jannah. Siapa yang mudahkan urusan seseorang yang melakukan urusan, Allah mudah jalan dia ke syurga. Jadi kita kena buatlah, kita yang mula-mula. Dia kata tuan haji kerja sebagai CEO, jaga orang bawah kerja tu. Biarlah bos atas ni maki caci kita macam mana pun, jangan kita ajar orang bawah kita caci orang. Kita ajar buat kerja yang lain. Tahu? Kalau dia caci kita caci orang bawah pula, orang bawah caci orang bawah dia sampai habis. Sampai bila pun tak akan berlaku kan. Sebagaimana yang disebut contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Orang apa orang tak kata kat Nabi? Kan? Orang kata Nabi gila kuasa, gila macam-macam lah. Nabi tak siauman, tak ada. Tapi Nabi tak pernah sepatah pun jawab benda tu. Nak kita orang Malaysia ni, kalau orang kata mu tu gila, kalau aku gila mu 10 kali gila. Kita jawab, tak. Nabi tak pernah jawab. Kalau orang kata dia ni gila apa, tak, Nabi diam, tak jawab benda tu. So, bila Nabi tak jawab, bagaimana suasana masyarakat? Tak. Dia sebagai leader, sebagai pemimpin pada masyarakat Arab, bila jawab benda tu, orang jadi malu Allah, gitu je. Patah dengan benda tu. Orang kata dia macam lebih pada mercung lagi bunyi. Pompang-pompang tu. Tak. Tapi Nabi buat dah. Habis macam tu. Kalau Nabi balas, sampai sekarang lagi benda tu. Ya Nabi tak balas pun sekarang ni. Macam yang ada tu lah. Okay lah. Wallahualam, saya itulah sedikit komen daripada saya tentang apa yang dipersoalkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah ataupun sesi-sesi yang akan datang. Mudah-mudahan bila kita memahami dengan baik ataupun dengan cara betul, insya-Allah Allah bagi kita kebaikan-kebaikan yang banyak, dan Allah golongkan kita bersama dengan orang-orang yang disebut dengan baik, orang-orang yang disebut dengan betul, orang-orang yang disebut dengan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wal iman wa taqarrubana ilayka ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله.